Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita pada pagi ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan bersama-sama insya-Allah dalam tafsir ataupun tadabbur Al-Quran harian insya-Allah secara ringkas. Dan pada hari ini kita akan mula masuk insya-Allah ke muka surat 498 dan kita insya-Allah hari ini akan membaca surah Ad-Dukhan daripada ayat 40 sehingga ayat 59 insya-Allah. Dan untuk makluman semula, insya-Allah muka surat ini adalah muka surat yang terakhir daripada surah Ad-Dukhan. Sebab selepas ini kita akan mula masuk kepada satu surah baru, iaitu surah Al-Jathiyah. Jadi kita akan berakhir pada hari ini pada surah Ad-Dukhan dan kita akan mula masuk kepada surah Al-Jathiyah esok insya-Allah, next sesi. Hari ini 25 hari bulan November tahun 2020 bersamaan dengan 9 hari bulan Rabiul Akhir tahun 1442 Hijriah. Moga-moga kita semua diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani hidup kita pada hari ini, diberi nafas oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita manfaatkan insya-Allah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini untuk kebaikan, membuat amal-amal kebaikan insya-Allah, dan juga untuk menjalani hidup ini sebagai seorang muslim yang benar-benar muslim insya-Allah, yang berguna kepada dunia ini, berguna kepada akhirat kita insya-Allah. Pada hari ini insya-Allah kita akan melihat dua perkara, iaitu yang pertamanya kita akan melihat keadaan hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala akan ceritakan keadaan, bagaimana keadaan yang berlaku pada hari kiamat, dan yang keduanya Allah Subhanahu wa taala akan menceritakan dalam muka surat ini kepada kita tentang balasan yang akan diterima oleh dua jenis manusia, iaitu yang pertamanya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang degil, orang-orang yang jahat, orang ahli maksiat dan sebagainya. Dan yang keduanya ialah untuk orang-orang yang beriman, iaitu orang-orang mukmin. Allah SWT sebutkan apakah nikmat-nikmat yang diperolehi, dan penutup kepada surah ini ialah Allah Subhanahu wa taala memberi kata dua kepada orang-orang yang tidak beriman ini. Dengan lisan Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala beri amaran kepada mereka semua. Jadi insya-Allah kita bersama-sama dalam muka surat 498. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in yawma la yughni maulan 'an maula syai'a wa la hum yunsurun illa man rahimallah innahu huwal azizur rahim. Inna syajarataz zaqqum. Sadaqallahul azim. Jadi insya-Allah itu adalah ayat permulaan kita pada pagi ini. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hakikat hari kiamat. Hari kiamat ni apa sebenarnya? Jadi Allah sebutkan berkali-kali, banyak tempat juga, iaitu digunakan perkataan al-faslu. Al-faslu ni ialah pemisahan. Kalau di sekolah tu budak-budak tu kan ada kan faslu 1, faslu 2, itu kelas. Kelas 1, kelas 2. Kenapa? Kena ada pengkelasan. Akan dibezakan, akan dipisah-pisahkan di antara satu dengan satu yang lain. Jadi yaumal fasli ini ialah hari pemisahan. Di mana pada hari dunia ni orang tak nampak kan. Di antara sebagai contohnya kan, antara orang beriman dengan orang kafir tak berapa jelas. Di antara benar dan salah tak berapa jelas kan. Kadang-kadang orang salah kan yang benar, orang benar kan yang salah, dan macam-macam sekali. Tapi di hari akhirat ni Allah Subhanahu wa taala kata hari akhirat ini adalah yaumal fasli, hari pemisahan, hari membezakan. Ini jelas, ini adalah kafir, ini adalah muslim. Sekarang kau adalah kafir, ini adalah orang ni adalah muslim. Jadi kedua-dua tu dijelaskan. Jadi dijelaskan di antara baik dan juga buruk. Itu nama dia yaumal fasli. Allah Taala namakan hakikat ini, hakikat hari kiamat ni apa? Hari kiamat ni hari pemisahkan, memisahkan di antara yang betul dengan yang salah. Miqatuhum ajma'in. Jadi janji mereka itu adalah ajma'in, untuk semua kan. Jadi kan itulah dia hari janji yang akan dikenakan, yang akan dihadapi oleh mereka semua. Kemudian Allah SWT sebut yauma la yughni. Apa hakikat hari kiamat lagi? Hakikat hari kiamat yang kedua ialah la yughni. La yughni maulan an maula. Maula ni artinya adalah al-qaribu, as-sadiqu, an-nasiru. Itu kata-kata maula, iaitu dia boleh memberi banyak makna, tetapi as-sadiqu maknanya ialah
kawan. Al-qaribu ialah kawan kerabat kita. An-nasir itu orang yang membantu kita. Jadi ada 3 makna besar tu kan. Dan juga kadang-kadang digunakan perkataan maula ini untuk menunjukkan kepada hamba. Kenapa? Kerana hamba tu dia akan membantu tuan dia. Itu kerja dia kan. Jadi dan juga tuan dia of course lah kan memberi makan kepada dia dan sebagainya. Jadi digunakan perkataan maula. Jadi maula di sini ialah Allah Subhanahu Wa Taala kata di hari akhirat nanti maula semua tak ada. Maula ada, bukan tak ada, tapi artinya ialah tidak boleh lagi menjadi pembantu kepada orang tu. Kaum kerabat kita tak boleh membantu. Kawan kita tak boleh membantu. Jadi semua tak boleh membantu. Sebab tu Allah Ta'ala gunakan perkataan maula, dia merangkumi semua sekali. Jadi Allah Ta'ala kata la yughni, tidak boleh membantu maula an maula. Sahabat tak boleh tolong sahabat dia dan sebagainya. Syai'ah, langsung tak ada. Wala hum yunsarun, dan mereka tu tidak boleh dibantu, tidak ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun tidak ditolong. Orang lain pun tak boleh tolong mereka. Jadi itu hakikat hari kiamat yang perlu kita ingatkan. Kalau kita berkawan atas dunia ini, sebab itulah nak kena berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam ayat sebelum daripada ini, iaitu al-akhilla yauma izin ba'duhum ala ba'duhum ala ba'din adu illal muttaqin, Allah Taala sebutkan. Iaitu sebab itulah al-akhilla ini iaitu orang-orang kawan-kawan ni semua tak guna pada hari akhirat nanti kan. Yang bergunalah hanyalah al-muttaqin, iaitu orang-orang yang bertakwa saja. Jadi oleh kerana itu maka dalam kita ni Allah Taala sebut selepas daripada itu apa? Illa marrahimallah, kecuali orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya semua manusia ni tak ada guna lagi, tak ada guna kawan, tak ada guna saudara, tak ada guna apa pada hari akhirat kecuali orang-orang yang muttaqin, kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah yang dimaksud dengan sini illa marrahim? Ada beberapa pendapat ulama yang dimaksudkan dengan illa marrahim ni. Yang pertamanya ialah mereka-mereka yang diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya ialah mereka yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat syafaat. Jadi Allah Taala sebut situ kan, Allah Taala sebut situ walahum yunsurun illa marrahimallah. Mereka tu tak boleh ditolong. Tak ada siapa boleh menolong mereka. Mereka tak boleh menerima pertolongan melainkan orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ulama sebut sini, ulama tafsir kata ialah iaitu antaranya orang-orang yang layak untuk menerima syafaat. Siapa yang memberi syafaat? Nabi-nabi, dan juga setengah-setengah tu adalah di antara orang mukmin ni boleh memberi syafaat di antara sesama mereka sebagaimana yang disebut dalam tafsir jalan lain. Jadi maknanya banyaklah, banyak pihak lah, tapi semua tu adalah mestilah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Innahu illa man rahimallah, dia kata innahu huwal azizur rahim, dan Allah itu adalah maha aziz dan juga maha rahim. Kemudian seterusnya inna syajarataz zakum. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sekarang ni masuk pula kepada apa, iaitu masuk ceritakan tentang apakah yang akan dihadapi oleh orang-orang ahli syurga dan juga ahli neraka. Jadi kita ada 2 kelompok manusia hanya dibahagikan kepada 2 kelompok saja di akhirat nanti. Iaitu yang pertama sekali ialah orang-orang yang akan memasuki neraka. Apa yang akan dikena kepada orang-orang yang masuk neraka ni? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memulakan penceritaan di sini tentang ahli neraka ini pada ayat 43, iaitu kita akan baca inna syajarataz zakum. Allah Taala mulakan dengan menyebutkan nama pokok zakum. Apa dia pokok zakum ni? Pokok zakum ini ialah satu pokok yang tumbuh di negeri Arab, iaitu satu pokok yang paling teruk, yang paling huduh dan juga paling pahit, yang paling tidak disukai oleh orang Arab lah. Jadi Allah SWT sebutkan perkataan tu kerana apa? Kerana bersesuaianlah dengan apa ni keadaan mereka di tanah Arab tu. Jadi Allah SWT sebutkan apa yang mereka ketahui. Tetapi of course lah lebih dahsyat lagi, Allah Ta'ala menceritakan lebih dahsyat tu bagaimana, iaitu selepas daripada tu. Jadi Allah Ta'ala sebutkan syajaratuz zakum ini, makanan mereka ini ianya menjadi ta'amul athim. Ta'am tu ialah makanan, al-athim tu ialah orang yang banyak berdosa. Daripada ismun tu banyak dosa. Jadi al-athim ialah orang yang banyak berdosa. Jadi orang-orang yang banyak berdosa ni makanan dia ialah pokok zakum. Orang Arab benci. Orang Arab memang tak suka, tengok pun tak suka kan, gambar dia huduh, bentuk dia huduh, dan kemudian insya-Allah lah boleh check kan dalam internet kan al-zakum ni macam mana. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambaran salah satu daripada pokok yang paling teruk, paling dahsyat sekali, itulah yang akan menjadi salah satu daripada makanan mereka pada hari akhirat nanti kan. Di dalam mana? Di dalam neraka, kalmuhli. Allah Ta'ala buat perumpamaan kali, iaitu ianya
Pokok zakum itu ataupun makanannya ataupun minumannya adalah kal muhli. Muhli itu apa? Muhli ni ada dua makna. Yang pertama sekali, muhli ni ialah tembaga yang cair ataupun apa-apa logam lah, logam besi ataupun apa saja yang cair, maka dipanggil sebagai muhli. Of course kan, logam ni adalah benda keras, benda beku kan. Iaitu apa, dia tengok kan besinya dan sebagainya. So dia ada sampai satu tahap tu dia akan mencair. Berapa derajah kepanasan dia nak mencair ni. Jadi bayangkan kalau besi tu cair, kemudian itu dia minuman yang akan diminum oleh manusia. Dan kemudian lagi ada lagi penafsiran lagi yang mengatakan bahawa al-muhli itu artinya ialah minyak yang hitam menggelegak. Dahlah minyak tu hitam. Kalau kita menggoreng satu benda tu, menggoreng sampai dahsyat tu, dia akan bertukar menjadi hitam dan dia akan beracun. Dan kemudian ketika dia menggelegak itu dalam bahasa Arab dipanggil, bila minyak tu terlalu hitam tu yang digunakan menggoreng terlalu banyak tu, dipanggil durdi. Durdi tu minyak yang hitam sangat tu. Jadi itulah dia dipanggil sebagai al-muhli. Ada dua makna yang diberikan oleh ulama tafsir. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut kata, iaitu kal muhli, makanan itu ialah seperti muhli yaghli fil butun, yang akan menggelegak di dalam perut. So menggelegak di luar, menggelegak di dalam perut. So bayangkanlah kesakitan karol yil hamim, gelegaknya itu adalah seperti air yang sangat panas. Jadi seterusnya Allah Ta'ala sebut lagi apa? Iaitu khuzuh. Allah Ta'ala sebut ini. Jadi perkataan khuzuh ini sebenarnya satu perkataan yang menakutkan. Jadi imagine kan kalau seorang tu ditangkap oleh polis, dan kemudian tu bos polis tu beritahu kepada anak-anak buah polis dia tu, dia kata ambil budak ni, heret dia ni. Jadi bila sebut dia khuzuh tu maknanya ambil dengan keras. Fa'tilu juga adalah, iaitu dalam tempat yang lain digunakan perkataan utulin. Jadi makna fa'tilu ni ialah bukan ambil dengan lemah lembut, bukan, tapi ambil dengan sangat dahsyat, sangat keras. Menarik tu bawa ke mana? Nak bawa ke mana? Bawa ke penjara? Bawa ke mana? Tak, dibawa ke mana situ Allah Ta'ala sebut situ kan, iaitu ila sawa'il jahim. Sawa' tu artinya ialah pertengahan, tengah. Dalam bahasa Arab sawa' tu pun istiwa. Dalam bahasa Melayu adalah khatul istiwa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata ambil dia dan bawa dia, campakkan ke tengah jahim, bukan ke tepi jahim. Kenapa disebutkan tengah? Sebab tengah tu artinya ialah satu tempat yang mana tak boleh lari. Tengah tu ialah maknanya dikelilingi oleh azab tu. Atas, bawah tak. Bila berada di tengah, kalau berada di tepi mungkin ada tingkap dan sebagainya. Itu sebagai contohlah kalau dunia kan. Tapi kalau di tengah-tengah tu maknanya dalam satu suasana yang sangat dahsyat. Jadi Allah SWT sebutkan, dahlah guna perkataan yang keras, dahlah ditarik dengan keras, dahlah ditarik yang disentak dengan keras, bawa pergi dan kemudian dicampakkan ke tengah-tengah al-jahim. Summa subbu fawqa ra'sihi min azabil hamim. Kemudian tak cukup lagi dengan tu, Allah Ta'ala arahkan kepada malaikat-malaikat tu, ini kata-kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala katakan khuzuh tu makna Allah Ta'ala berkata kepada malaikat-malaikat penjaga neraka tu. Kemudian dia kata apa, dia kata summa subuh, tuangkan fawqa ra'sihi, di atas kepalanya, min azabil hamim, daripada azab yang sangat panas. Jadi makna kat sini kan dahsyatlah kita nak katakan, iaitu maknanya iaitu dikelilingi, ditarik dengan dahsyat. Jadi bila kita mendengar benda-benda ni semua, itulah keadaan-keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan. Bila manusia ni jahat atas dunia ni, dia rasa bangga, dia rasa hebat, dia rasa apa-apa kan. Tapi ingatlah kan, di hari akhirat nanti itulah yang akan dikenakan kepada dia. Gambaran ini kalau kita baca kan sangat menakutkan, yang menyebabkan kita ni tersentak, yang menyebabkan kita ni rasa tak naklah kan buat dosa, tak naklah buat jahat. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan lagi apa? Okey, dia kata zuq. Lepas tu dahlah dikenakan dengan siksaan yang macam-macam tu, kemudian dikatakan lagi dengan satu kata-kata penghinaan. Kata-kata zuk tu makna istihza' maknanya. Rasalah macam tu kan. Rasalah apa? Innaka antal azizul karim. Innaka, dulu kamu di mana? Semasa di atas dunia. Ni atas dunia sekarang kita ni kan. Allah Ta'ala kata di akhirat nanti kamu rasa perkara tu semua. Dulu kamu, innaka anta al azizul karim. Kamu dulu kamu ego sangat. Aziz tu macam berkuasa kan. Aziz tu maknanya nak buat semua benda boleh. Al-Aziz, kemudian Al-Karim, orang mulia. Jadi Allah SWT ini adalah satu kata-kata yang menghina, yang mengungkitkan. Dulu kamu ni rasa kuat sangat, masa di atas dunia. Al-Aziz kamu ni, kemudian kamu tu rasa Al-Karim, mulia sangat kamu ni kan atas dunia. Sekarang rasakan kau
di hari akhirat tu. Jadi itu adalah kata-kata yang menyakitkan lagi. Ya Allah Ta'ala timbulkan lagi dulu kamu ni macam ni, bukan gitu. Jadi Allah Ta'ala kata inna haza ma kuntum bihi tamtarun. Inilah dia yang kamu syakkan tu. Tamtarun tu maknanya yang kamu tasyukun, yang kamu ragu-ragu, yang kamu tak percaya, yang kamu rasa macam ini adalah Muhammad saja kata-kata, ataupun pendakwah-pendakwah saja yang mengada-ngada kan, ataupun orang-orang yang cerita pasal Islam saja yang kata alah ini nanti kita akan mati syurga neraka. Itu konon-konon je atas dunia mereka kata macam tu kan. Sekarang ini kamu rasa ini dia sedang berlaku betul-betul di hadapan kamu, sedang berlaku kepada kamu sekarang yang kamu tak percaya sangat. Jadi inna haza ma kuntum bihi tamtarun. Kemudian habis itu ayat 50, kita masuk kepada ayat 51. Apa Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini? dalam ayat 51 ni dia kata innal muttaqina fi maqamin amin. Sekarang Allah Subhanahu Wa Taala bercerita pula tentang apakah yang akan diperolehi oleh orang-orang yang beriman, ataupun Allah Ta'ala sebut sini orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah Ta'ala sebut sebelum daripada al-khilla yauma idzin ba'dhum li ba'dhum, sebahagian sebahagian mereka tu yang sebelum daripada ni kita baca. Sekarang ni Allah sebut illal muttaqin, melainkan orang bertakwa. Jadi orang bertakwa, orang takut pada Allah ni ialah macam mana? Allah Ta'ala kata balasan dia ialah fi maqamin amin. Maqam ini jadi ada bacaan situ, ada satu bacaan dipanggil maqam, dibaca dengan maqam baris atasnya ma. Ada satu bacaan lagi dalam qiraat juga dibaca dengan muqamin amin. Jadi makna kedua-dua tu ialah maknanya kalau maqam ialah ertinya ialah tempat dia orang tu berdiri. Kalau muqam ialah ertinya tempat orang tu berada. Jadi kedua-dua makna ni inilah ulama kata okey, boleh dipakai memberi makna yang sama, iaitu apa? Iaitu pada hari akhirat nanti orang-orang muttaqin ini berada tempat yang amin. Amin tu artinya ialah aman, bukan amanah tapi amin tu artinya dia berada di satu tempat yang aman, dia tak takut apa lagi. Tak ada lagi perasaan takut dalam hati mereka. Itu tempat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka, fi jannatin wa uyun. Mereka mendapat jannah, iaitu kebun-kebun, taman-taman yang indah kan. Kemudian uyun, ada lagi air-air, ada mata air keluar dan sebagainya kan. Kalau orang sini dipanggil wasai ke, orang panggil mana air terjun ataupun panggil ada air lah mana kan. Dia gabungan, dia ada taman dan juga air, bukan kering kontang kemudian ada air, tak, tapi ada taman kemudian ada lagi air. Satu benda yang sangat indah kan. Kalau taman saja tak ada uyun, memang rasa tak best kan. Jadi Allah SWT bagi kepada manusia ni apa yang mereka rasa best. Jannatin wa uyun yalbasuna min sundusin, kemudian mereka pula dipakaikan, mereka tu memakai. Jadi kan dengan pakaian mereka dua, iaitu apa? Allah Ta'ala bagi sundus dengan istibrak. Dengan apa? Istabrak. Jadi apa dia istabrak, dengan apa dia sundus? Sundus ni kalau makna dunia ialah sutera yang halus. Kalau istabrak apa? Sutera yang kasar. Maknanya minta maaf, yang tebal. Tu kan. Jadi yang satu yang nipis, yang halus, satu lagi yang tebal. Makna sini adalah apa jenis saja, apa yang manusia nak pakai, apa-apa sebenarnya dapat. Tapi Allah Ta'ala sebutkan dengan satu perumpamaan, iaitu pakaian yang sangat mahal lah kan. Satu pakaian yang sangat lembut, yang sangat seronok dipakai oleh manusia. Jadi mereka dapat, nak apa-apa semua dapat. Kemudian mutaqabilin, kemudian mereka tu duduk berdepan-depan. Kalau kita naik lah, kita naik kapal terbang, semua menghadap ke depan. Itu bukan berdepan-depan. Tapi kalau kita ni nak berjumpa, nak bercakap dengan orang, tapi kalau tak berdepan seorang menghadap sana, tiba-tiba bercakap, itu orang nak bergaduh kan. Tapi bila berdepan ni maknanya Masya Allah kan, seronok kan, kita boleh sembang dan sebagainya. Itu adalah Allah SWT menceritakan keadaan di akhirat tu kan. Makna mereka ni duduk berdepan-depan, mereka ni boleh bersembang, mereka ni memakai pakaian yang indah, mereka ini tempat yang tidak ada benda-benda yang menakutkan lagi kan. Kemudian lagi kazalika wazawwajnahum bihurin in, dan kemudian lagi Allah Ta'ala kata apa? Dan demikian lagi zawwajnahum, wazawwajnahum, dan kami zawaj. Ada dua perkataan zawajna, iaitu yang pertama ialah dikata kahwin kan, dipasangkan, ataupun yang kedua ialah dikata disertakan, iaitu dilayan maknanya nak makan, nak apa kan, di keliling mereka itu ialah bidadari kita kan. Hurun ain tu ialah terjemahan dia ialah bidadari lah, tapi maksud hur tu ialah
apa ni, seorang yang punya wajah yang sangat cantik, yang sangat indah kan, hur. Kemudian ain tu ialah yang bermata, kata ain tu ialah daripada maknanya yang mempunyai mata yang cantik lah kan, mata yang luas dan cantik, bukan luas besar kan, tapi maknanya mata tu mata yang cantik kan. Matanya cantik, apa ni, warna kulitnya cantik, hur dan ain. Yad'una fiha, orang yang dalam syurga ni dia nak apa saja, yad'una fiha bikulli fakihatin aminin, dia nak apa-apa buah pun boleh. Allah Ta'ala sebut perkataan buah nak menunjukkan kepada kemewahan. Maknanya apa-apa nak, tak ada musim dah. Nak durian ke, nak apa ke, maknanya semua nak makan, semua boleh kan. Yad'una, mereka minta apa saja, kulli. Kemudian la yazukuna fihal mauta illal mautatal ula. Allah Ta'ala sebutkan mereka tak ada mati lagi. Yang mati ada ialah mati mautatal ula. Iaitu mautatal ula tu mana? Iaitu mati semasa dunia. Daripada dunia mereka mati, kemudian mereka sampai ke akhirat sekarang. Itu mati tu saja ada. Maka apa maksud dia? Maksudnya ialah mereka ni tidak mati dan mereka akan mendapat nikmat secara sampai bila-bila. Tak ada stop. Jadi bila kita bayangkan ni, masya-Allah kan, kita akan rasa nak sangat masuk syurga insya-Allah kan. Jom insya-Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala berikan syurga kepada kita. Allahumma rzuqna al-jannah al-firdaus insya-Allah. Kemudian seterusnya, fadlan, semua itu adalah fadlan, kurniaan min rabbik, daripada Tuhan kamu. Zalika huwal fawzul azim, dan itulah kejayaan yang sebenarnya. Jadi kalau orang kata atas dunia ni kan, orang ni berjaya, peperiksaan berjaya, bisnes berjaya, kehidupan berjaya, itu apa semua tu kan? Itu semua tu adalah apa ni, kejayaan-kejayaan yang tidak apa ni, sementara, yang hanyalah mungkin orang tu berjaya pada hari ni, tapi tak mesti dia berjaya dalam peperiksaan, kemudian dia mendapat kejayaan dalam hidup dia, kemudian lepas daripada itu hidupnya. Sebab apa? Mungkin dia sakit, mungkin dia fail dalam bisnes dia, dan macam-macam lagi kan. Jadi itu bukan kejayaan sebenar. Kejayaan sebenar apabila seorang tu boleh masuk dalam syurga. Bila orang tu dah boleh apa? Allah Ta'ala sebutkan sini, iaitu bila masuk dalam syurga dan mendapat nikmat-nikmat syurga tu. Itulah semua kejayaan sebenar. Kejayaan lain atas dunia ni ialah kejayaan-kejayaan sementara sahaja. Jadi oleh kerana itulah maka kita sebagai Muslim ni, bila kita dapat kejayaan ni, sepatutnya ialah kita kena bersyukur nombor satu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian kita manfaatkan kejayaan kita tu untuk Islam. Kalau kejayaan itu yang kita dapat atas dunia ni untuk diri kita saja, sendiri saja, untuk berjaya dalam exam, berjaya dalam bisnes, untuk kegunaan kita sendiri, so apa guna kejayaan kita? Jadi Allah SWT dah beri dah kejayaan kepada kita, tapi kita tak manfaatkan untuk Islam, jadi betapa ruginya kita. Seterusnya Allah Ta'ala kata, fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatazakkarun. Allah Ta'ala sebutkan bahawa Quran ni Allah Ta'ala mudahkan. Mudahkan apa ni, kami mudahkan, sesungguhnya kami mudahkannya, yassarnahu, Quran tu kami mudahkan Quran itu, bilisanika, dengan bahasa kamu, maknanya dengan bahasa Arab. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kirimkan Nabi Muhammad kepada orang Quraisy yang memang sangat pakar dalam bahasa Arab, dan kemudian Allah Ta'ala ceritakan Quran ini bukan dalam bahasa Farsi, bukan dalam bahasa Inggeris ke dalam bahasa apa kan, yang menyebabkan orang Arab tu kami tak faham, kami kena pakai penterjemah. Tak sama terjemah dengan kita faham sendiri. Sebab itulah kita pada hari ini maka sebenarnya mudah untuk faham Quran cuma memerlukan sedikit usaha. Tak ada usaha langsung kita tak akan dapat apa kan. Jadi oleh kerana itu, walaupun Quran itu dalam bahasa Arab, insya-Allah kan kita ada sangat banyak saluran-saluran kan, alat-alat untuk kita faham. Sekarang banyak sangat ustaz ada, cikgu-cikgu ada kan, siapa-siapa pensyarah ada, semua ada. Dalam YouTube tekan saja kan apa yang kita nak kan. Dalam internet kita tekan saja apa yang kita nak. Macam-macam ada kan. Jadi insya-Allah kan dengar, tapi mestilah syarat kan dengar daripada orang-orang yang muktabar lah kan, orang-orang yang berkaliber, orang-orang yang boleh diterima lah insya-Allah kan. Jadi sebab itulah disebut sini kan bahawa Quran tu Allah Ta'ala turunkan, iaitu adalah, kalau kita kata tapi Quran tak dalam bahasa Melayu, susahlah kita nak faham. Tak, nanti kalau Quran itu kita terjemahkan, kita faham daripada bahasa Melayu dan kita cukup memadai dengan bahasa Melayu, kita baca terjemahan saja, ditakuti nanti kita akan salah faham Allah Ta'ala nak ceritakan lain tapi kita faham lain pula itu sebab itulah pentingnya ahli-ahli tafsir di sini, apa ni, orang-orang yang mengeksplainkan benda-benda ni yang diambil daripada tafsir-tafsir kan. Even setengah-setengah sahabat pun kadang-kadang tu ada setengah-setengah perkara dalam Quran tu mereka macam
confused. Apa makna ni? Tapi Allah Ta'ala kirimkan ada orang-orang yang akan menceritakan makna tu. Sebab itulah lahirnya ulama-ulama tafsir yang menceritakan tentang Al-Quran kepada kita, dan moga-moga kan dengan banyak ni kita akan ambil peluang lah, insya-Allah kan. Jadi terima kasih ada orang yang memberi makna kat situ, bermata jeli yang tadi yang apa tadi tu, yang bidadari tu, itu adalah terjemahan bermata jeli tu kan. Bermata jeli itu macam apa ni, macam agak-agak kan, yang berwarna putih. Itu adalah nak tunjukkan yang bersinar-sinar lah maknanya mata dia. Tapi dalam bahasa Arabnya dia kata ialah yang mempunyai mata yang luas bukan luas tu besar macam hantu, bukan tapi yang bermata luas Kemudian yang terakhir fartakib. Ini ayat yang terakhir dari surah Ad-Dukhan, dan kita akan masuk kepada surah Al-Jasiyah. Allah SWT tutupkan segini apa, iaitu fartakib. Fartakib apa dia kata sini? Fartakib kita sebut lagi sebelum daripada ni lah kan. Fartakib ni Allah SWT gunakan makna tunggulah. Tapi tunggulah tu ada banyak perkataan. Fantazir pun tunggu juga. Fartakib ni biasanya digunakan untuk menceritakan satu perkara, untuk dikatakan kepada seseorang yang mana minta supaya dia tunggu apa? Tunggulah satu benda yang menakutkan. Satu benda yang tidak disukai. Jadi Allah kata ke situ fartakib. Fartakib ni siapa? Maka tunggulah, dikatakan kepada orang-orang Quraisy ni, wahai orang Quraisy semua, wahai manusia semua yang tak nak percaya, tak nak beriman ni, fartakib, tunggu kamu. Innahum murtakibun. Tak apa, tunggu kan, nanti akan berlakulah apa yang kamu janjikan, dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu kalau kamu tidak beriman. Jadi setakat itu saja insya-Allah hari ini tamat kita surah Ad-Dukhan ayat 59. Insya-Allah kita jumpa lagi akan datang dalam surah Al-Jasiyah. Kita masuk surah Al-Jasiyah insya-Allah. Jadi jangan lupa untuk like insya-Allah, untuk share, untuk ramaikan lagi kawan-kawan, berikan kepada kawan-kawan insya-Allah. Link kita ni semua adalah percuma kan. Nak share, nak beri, nak beri siapa pun, nak tulis siapa pun kan. Jangan yang tak betul sudah kan insya-Allah moga-moga kita akan mendapat pahala daripada penyebaran Al-Quran insya-Allah. Setakat itu saja aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.